Hai, apa khabar semua? Sihat tak hari ini? Dah bersedia untuk belajar dengan Cikgu Hasidah hari ini? Kita akan teruskan dengan tajuk Kepentingan Penggunaan Sumber Tenaga. Objektif pada hari ini ialah kita boleh menjana idea kepentingan menggunakan sumber tenaga secara berhemat. Jom kita lihat muka surat 132. Di sini kita telah bincangkan tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Kamu boleh lihat contoh tentang motosikal yang sedang bergerak. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Tenaga ni di dalam motosikal ini memerlukan minyak untuk menggerakkannya, iaitu tenaga kimia. Ia memerlukan petrol ya. Tetapi petrol yang digunakan akan habis. Bila telah habis, ia tidak boleh bergerak. Motosikal itu tidak boleh bergerak. Adakah tenaga kinetik yang ada pada motosikal itu telah musnah? Sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Tenaga ni tidak boleh dimusnahkan, tetapi dia boleh habis digunakan. Semasa motosikal bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya juga turut berubah kepada bentuk-bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bunyi dan tenaga haba. Di sini kamu kena tahu bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi boleh berubah bentuk. Seterusnya, kita teruskan tajuk topiknya berhemat menggunakan tenaga. Muka surat 136. Kebanyakan tenaga yang kita guna pada hari ini berasal dari sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui. Bermakna setelah kita habis guna tenaga tu, dia tidak boleh ada lagi. Telah habis digunakan. Okey. Untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi pada masa akan datang, kita perlulah berhemat menggunakan tenaga. Jadi bagaimana cara dan apakah kepentingan berhemat menggunakan tenaga? Jom kita lihat beberapa situasi di sini ada di dalam buku teks kamu. Situasi yang pertama, menggunakan alat penghawa dingin ketika panas. Akhirnya bil elektrik melambung tinggi dan juga banyak tenaga elektrik yang digunakan. Di sini berlakulah pembaziran tenaga dan juga pembaziran wang ringgit. Berlainan pula dengan situasi di bawah ini, mereka membuka tingkap dan tidak menggunakan tenaga elektrik yang banyak dan tidak membazirkan wang. Begitu juga dengan situasi yang pertama, di sini murid ini terbatuk-batuk kerana banyak asap dan sesak nafasnya. Berlakulah pencemaran udara di sini dan juga akan gangguan kesihatan pada murid ini. Sepatutnya cara yang berhemat ialah berjalan kaki, maknanya kenderaan tidak mengeluarkan asap, menggunakan basikal ataupun menumpang kereta secara beramai-ramai ke satu tempat. Apa maksud berhemat dan berhemah? Kamu boleh lihat dalam buku teks juga ada maksud ni di bahagian bawah. Jika kamu jumpa berhemat ini bermaksud berjimat cermat, berhemah pula mempunyai budi pekerti yang mulia. Jadi kesimpulan hari ini cikgu dapati ada 4 cara berhemat menggunakan tenaga. Pertama, tutup peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Yang kedua, gunakan peralatan yang kurang menggunakan tenaga. Yang ketiga, guna pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Yang keempat, kita semula bahan yang terbuang. Apakah kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat? Pertama, boleh mengelakkan pembaziran menggunakan tenaga. Kedua, menjimatkan wang. Dan yang ketiga, memelihara alam sekitar. Jadi, tajuk ini telah habis dan tugasan kamu, cikgu ingin kamu menjawab soalan uji minda nombor 1, 2 dan 3 di dalam buku tulis kamu.
Tapi soalan nombor 4 dan 5, cikgu telah bincang bersama dengan murid masa-masa kelas online pagi ini. Terima kasih ya anak-anak yang join kelas cikgu pagi ini. Jumpa kamu lepas cuti Hari Raya Aidiladha. Selamat Hari Raya Aidiladha pada semua murid Islam. Jaga diri kamu semua. Bye. Tak lupa tahniah pada murid yang telah menang kuis tadi. Tunggu ya hadiah cikgu akan post. Terima kasih semua. Bye. Jaga diri.